Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam Matematik KSSM baharu. Okey. Jadi selamat datang adik-adik ke channel ni. Alright, dan sekarang kita di bab terakhir iaitu bab 10 Matematik pengguna pengurusan kewangan. Alright, sebelum cikgu mulakan, cikgu nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada adik-adik yang setia menunggu video cikgu. Alright, week by week, month by month, of course day by day. Bukan sahaja menunggu video cikgu dan juga join grup Telegram dan aktif lah. Alright, aktif, tanyakan soalan dan sebagainya. Alright, so cikgu sangat-sangat suka untuk adik-adik tanya dan tanyakan soalan, sebab bila adik-adik tanya je, maksudnya adik-adik cuba nak belajar dan cuba akan faham. Okay, trust me, if you ask me, then if you know how to do, then you will understand better. So alright, jom kita teruskan iaitu bab terakhir, iaitu bab 10 Matematik pengguna pengurusan kewangan. Bab ini adalah bab yang menceritakan tentang fakta sahaja, ataupun bab adalah mengenai bab nasihat sahaja. Okey, maksud nasihat adalah bab yang menasihatkan kita macam mana kita nak uruskan kewangan. Ataupun cikgu boleh kata bab ni adalah bab fakta lah. Okey, tak banyak pengiraan. Kalau ada pun pengiraan sedikit saja, pendidikan mudah saja, untung ke, duit lebih ke, duit kurang ke. Alright, bab ni bab fakta saja, ataupun cikgu boleh kata ni adalah bab nasihat. Dan sebagainya, ataupun bab ni cikgu boleh katakan adalah family planning. Okey, kenapa family planning? Sebab apa? Di dalam bab ni akan menunjukkan kita macam mana kita nak plan untuk masa hadapan, untuk kita nak ada family. Okey, ikutlah, bergantunglah. Alright, dan bab ini menceritakan tentang plan yang apa yang adik-adik boleh buat dalam masa hadapan dan bergantung kepada individu masing-masing. Alright, jom kita teruskan yang seterusnya, iaitu proses menguruskan kewangan. Alright, so untuk nak menguruskan kewangan kita ada beberapa cara atau beberapa step. Iaitu step pertama, kita nak tetapkan matlamat. Apa maksud tetapkan matlamat? Tetapkan matlamat maksudnya kita tetapkan target kita dahulu. Okey, apa target kita? Mungkin kita kata nak kahwin umur 25, nak kahwin umur 30, nak ada rumah, okey, nak ada kereta, nak beli set Gundam ke, macam-macam lah, tak kisah. Okey, so kita nak menetapkan matlamat kita. Kemudian yang kedua, kita kena menilai lah kedudukan kewangan. Alright, tak apa, nanti cikgu akan terangkan satu persatu. Dan maksud menilai itu kena reflect lah. Alright, contoh kita kata kita nak beli kereta BMW. Alright, tetapi gaji kita bulan-bulan hanyalah 1,500. Adakah penilaian tu tepat atau tak tepat, dan kita punya planning kita tu betul tak betul? Nanti kita tengok yang seterusnya. And then mewujudkan plan. Of course, apa-apa kena ada plan. Okay, of course apa-apa kena ada plan. Tetapi plan tu pun kena cantik lah. Alright, plan tu kena cantik, ada caranya juga. Kemudian kena laksanakan lah. Bila dah ada plan, dah ada timetable, dah ada cara-cara dia, kena laksanakan lah. Tetapi nak laksanakan, ada beberapa perkara yang perlu diambil atau dititik beratkan. Dan last sekali, mengkaji dan menyimak semula, ataupun kita boleh kata post-mortem. Okey, ataupun kita boleh kata post-mortem bahawa okey, kita rujuk balik, kita buat rumusan apa yang kita dah buat. Kita nak beli contohnya kita nak beli handphone baru. Okey, boleh tak kita capai? Dan kita dah beli, berapa kekurangan, ada apa-apa kekurangan ke ataupun tidak. Jadi post-mortem lah. Jadi kita tengok satu persatu, iaitu menetapkan matlamat. Macam cikgu cakap tadi, apa matlamat dia? So, matlamat di sini pula, dia bergantung kepada beberapa perkara, iaitu long term ataupun short term. Contohnya, apa maksud short term di sini? Bermaksud plan adik-adik tu, alright, dia bergantung kepada bila adik-adik nak, bila adik-adik target untuk nak dapat. So, untuk short term ni selalunya kita bermain daripada kurang daripada 5 tahun. Alright, ataupun setahun, 2 tahun atau sebagainya. Okey, kurang daripada 5 tahun. Itu adalah short term. Sebagai contoh, adik-adik nak beli handphone. Alright. Kalaulah adik-adik dah bekerja, dah ada kerja, contohnya gaji bulanan sebagai 2,000, contoh. Jadi untuk nak beli handphone, takkan kena tunggu lebih daripada 5 tahun. Tidak. Alright. Untuk nak beli short term di sini, contohnya nak beli handphone, nak beli bag, nak beli yang benda simple-simple. Okey. Dan bukannya benda yang terlalu besar dia punya kesan dia.
Okay, beli bag lah, nak beli hadiah kat girlfriend ke, hadiah kat boyfriend ke, apa-apa ke, benda yang short term. Alright, tetapi long term ni pula benda yang lebih daripada 5 tahun. Sebut saja benda yang lebih daripada 5 tahun. Sebagai contohnya adalah tetapkan matlamat atau target kita macam mana kewangan semasa pencen. Itu memang kewangan selepas pencen lah. Okay, kewangan selepas pencen ini memang betul-betul long term lah. Alright, nanti adik-adik dah pencen umur 60 ke 55 ke, lepas pada tu adik-adik dah tak bekerja. Alright, so bukan dipanggil adik lagi dah. Alright, so nanti dah tak bekerja. Bila dah tak bekerja, kat mana sumber kewangan kita? Alright, so daripada situ kita plan. Bukan itu sahaja, kita kena plan juga berkenaan dengan perbelanjaan pendidikan anak-anak. Kalau adik-adik ada anak, okay, so bila ada anak, kena perbelanjaan pendidikan. Dan pendidikan pendidikan anak-anak bukannya daripada darjah 1 sampai darjah 6 saja. Kena fikir ini lebih daripada 5 tahun. Daripada tadika lagi. Alright, daripada umur 5 tahun. And then umur 6 tahun. Kemudian sekolah rendah. Sekolah menengah. Okay. Kemudian bila sekolah dah masuk matrik, dah masuk asasi, dah masuk A-level. Kemudian dah masuk college, dah masuk universiti, dah masuk politeknik, dah masuk bermacam-macam lagi lah. So, memang lama Okay, memang lama. Alright, so memang lebih daripada 5 tahun. Jadi, untuk long term di sini, kita kena ambil beberapa faktor yang kena tengok sebelum kita nak plan. Ni planning dulu. Kita nak tetapkan target kita dulu. Antaranya adalah inflasi, faedah dan kesihatan diri. Okay, so inflasi dan faedah ni merujuk kepada inflasi dan faedah yang ditentukan oleh kerajaan. Okay, ataupun kita tahu kerajaan kadang menentukan inflasi kewangan kita apa semua. So tetap apa yang berkenaan dengan ekonomi lah. Alright, ini hanyalah faktor yang kita kena tengok. Apa yang kita nak tengok sebelum kita tetapkan matlamat kita ataupun target kita. Yang seterusnya untuk tetapkan target mestilah kena ada ikut plan ini, iaitu SMART, menggunakan kaedah SMART. SMART. Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Time Bound. Apa maksud dia? Alright, apa-apa target kita kena pastikan kesemua ni dicapai. Sebagai contoh, Encik Ahmad ni, alright, Encik Ahmad dia nak beli, contohlah cikgu bagi contoh lah, okay, dia nak beli PS5. Okay, PS5 harga dia contoh, cikgu tak tahu contoh harganya 2,500. Okay, alright, and then gaji bulanan Encik Ahmad pula adalah RM3,000. Contoh, alright, bulanan. Alright, kemudian dia kata dia nak beli PS5 ni dalam masa 2 tahun. Alright, 2 tahun. Tak kisahlah 2 tahun adalah bersamaan 24 bulan. Adakah target ataupun target Encik Ahmad ni adalah spesifik? Okay, bagi di sini dalam keadaan sini ini adalah merujuk kepada spesifik. Kenapa spesifik? Sebab apa dia bagi tahu dia nak beli PS5. Dia kata nak beli PS. Alright, PS apa? PS2, PS3, PS4, PSP macam-macam lagi, bermacam lagi, Nintendo lah apa semua. Kemudian dia bagi tahu spesifik. Kemudian dia bagi tahu juga measurable. Maksud measurable ni boleh diukur. Maksud boleh diukur ni harga dia dah tahu. Boleh diukur. Attainable di sini adalah merujuk kepada boleh tak dia capai. Okay, boleh tak dia capai. Attainable dengan realistic almost sama Attainable boleh tak dia capai. Dia kata dia nak beli PS5 harga 2,500. Gaji bulanan 3,000. Alright. Jadi boleh tak dia capai dalam masa 2 tahun? Of course lah boleh. Alright. Gaji 3,000 di sini dia akan ada lebih-lebihan dalam masa 24 bulan Ini bulanan, tapi dalam masa 24 bulan dia boleh simpan untuk dapatkan 2,500 dan realistik. Time bound ni adalah boleh tak dia capai dengan masa yang logical. Masa time bound tu masa yang lebih logical. Ini adalah contoh-contoh yang realistik. Macam mana pula kalau cikgu bagi contoh yang tak realistik? Ni sekarang Encik Ali sama juga dia nak beli PS5 juga. Ini PS5 harga RM2,500. Tetapi gaji bulanan dia RM2,500. Dia cakap dia nak beli bulan depan. Okay, dia cakap dia nak beli bulan depan sahaja. Spesifik, yes, mungkin dia boleh cakap spesifik. Measurable, mungkin boleh measurable. Sebab apa? Dia tahu, dia boleh kira, dia boleh ukur benda tu. Tetapi attainable dengan realistic.
Adakah dia realistic atau attainable? Tidak boleh. Gaji 2,500, lepas dah spend 2,500 dekat PS5, nak makan apa ya adik-adik? Alright. So ini tak boleh attainable. Dah tak attainable dan juga tidak realistic. Time bomb pun sama, tidak masuk akal. Alright. So ini adalah contoh sahaja. Yang seterusnya, kita nak menilai kedudukan kewangan. Untuk menilai kedudukan kewangan kita, kita ada dua benda yang kita boleh tengok, iaitu asset dan liability. Asset ni apa maksud dia? Asset ni harta kita ataupun apa yang kita ada. Duit yang kita ada. Alright, duit yang kita ada. So, ini adalah asset. Macam mana pula dengan liability? Liability ni kita kena tengok masuk berkenaan dengan punca duit keluar. Apa yang membuatkan kita selalu keluarkan duit bulan-bulan? Antaranya duit sewa. Okey, antaranya duit sewa. And then kemudian kereta, duit bulanan kereta. Kemudian duit bulanan rumah. Alright. Macam-macam lagi. Alright, banyak lagi. Kad kredit dan sebagainya. Kad kredit dan sebagainya. Itu untuk liability. So, kena tahu apa itu asset dan liability. Untuk asset pula, contohnya harta. Harta kita, contoh kita ada rumah. Contoh kita ada emas. Contoh kita ada dan sebagainya, duit simpanan. Dan sebagainya. Ini untuk menilai kedudukan kewangan. Macam cikgu cakap tadi, dia nak beli PS5. Apa harta yang dia ada? Dia ada duit. Alright. Dia liability lah. Dia kena fikir bulan-bulan berapa duit keluar dia. Duit sewa, duit bulan, duit kereta, duit mak ayah, duit macam-macam lagi. And then kemudian kita nak plan. Kita nak kena plan. Apa benda yang kita kena plan? Plan ni pula ada bermacam-macam benda yang kita kena tengok. Iaitu antaranya adalah active income. Apa active income? Dan passive income, pendapatan pasif. Apa sumber duit masuk? Jadi pendapatan di sini merujuk kepada duit masuk. Duit masuk mana? Duit masuk poket lah. Poket siapa? Poket kamu lah. Alright. So, takkan poket adik kamu pula kan? Alright. Jadi masuk duit poket kamu lah. So, duit masuk kepada kamu yang membuatkan kamu ada duit. Untuk aktif di sini merujuk kepada contohnya gaji bulanan. Contohnya dapat commission ke, dapat allowance ke, alright, commission ke, dapat allowance ke dan sebagainya lah. Tetapi passive income ni pula contohnya adalah apabila adik-adik melabur. Bila adik-adik melabur dapat dividen. Kemudian contohnya adik-adik beli rumah. Kemudian ada orang bagi duit sewa. Ni duit sewa bulanan. Duit sewa bulanan. Bukan adik-adik bayar, ni dapat daripada rumah yang adik sewakan. Alright. Ini yang contoh. Sebelum kita nak plan, kita kena tengok pendapatan kita dulu. Duit masuk. Selepas dah tengok duit pendapatan, duit masuk, kena tengok duit keluar. So, apa duit keluar yang kita kena utamakan? Iaitu fix di sini adalah yang tetap bulanan. Yang bulanan tu mesti kena selalu bayar. Antaranya duit sewa. Alright. And then duit rumah. Duit kereta. Duit barang dapur. Alright, duit maintenance kereta. Alright, bermacam-macam lagi. Tetapi unfixed di sini adalah perbelanjaan tidak tetap. Bermaksudnya makan adik-adik. Contohlah tiba-tiba bulan ni teringin nak minum Starbucks. So, gaya hidup. Cikgu di sini adalah makan, minum ataupun gaya hidup. Tiba-tiba bulan ni nak minum Starbucks pula. Kemudian tiba-tiba bulan depan nak minum Tea Life pula. Lepas tu nak order Grab lah. Order Grab food lah. Nak order mahal sikit, nak makan pizza. So kadang-kadang duit keluarnya terlebih dan tidak tetap. Sebab tu dia kata tidak tetap. Dia ikut gaya hidup kita. Alright. Dan bila kita dah tahu duit masuk dia keluar, baru kita plankan. Kita plankan berapa duit masuk dia keluar. And then kemudian kita dah plan, kita kena laksanakan lah. Tetapi ingat laksanakan ni pula tidak semestinya kita ikut apa yang kita plan. Samalah juga kalau adik-adik ada jadual. Kalau ada jadual, tak semestinya 100% kena ikut. Alright, tak semestinya kena ikut. So, kadang-kadang jadual ada juga yang tidak ikut. Alright, contohnya jadual belajar, tiba-tiba lambat 15 minit. Nak main game sekejap lah, nak tengok Instagram sekejap lah. Jadi tak semestinya kena ikut. Tetapi ada benda yang kita kena tengok keutamaan. Iaitu keutamaan untuk laksanakan plan, iaitu of course keutamaan kita untuk teruskan hidup lah. Duit sewa, duit makan, duit kereta, duit minyak dan sebagainya. Lepas tu cikgu cakap bab ni adalah berkenaan dengan bab family planning. Alright, macam mana adik-adik nak
teruskan kehidupan adik-adik untuk supaya adik-adik boleh hidup tanpa menyusahkan orang lain lah. Alright. Dan untuk melaksanakan ni pula, kena pastikan aliran tunai bulanan. Aliran tunai bulanan kenalah positif. Maksud positif, ada duit lebih. Daripada pendapatan yang adik-adik dapat, alright, kena pastikan ada duit lebih. Alright. Tetapi kalau negatif, duit kurang ataupun defisit. Mesti ada ni kat mana-mana yang duit kurang. Tiba-tiba duit aku tak cukup tu, hujung bulan lagi dah kosong ni. Nak ambil mana ni? Alright, nak ambil mana? Jadi daripada negatif lah, macam-macam lah benda-benda yang tak elok. Antaranya kita, bukan kata tak elok ya, antaranya membuatkan adik-adik lebih sesak dari segi kewangan. Okay, alright. Contohnya pengambilan kad kredit. Alright, contohnya pengambilan kad kredit dan sebagainya. Dan yang last kali iaitu mengkaji dan menyimak semula plan kita lah, apa yang kita laksanakan. Dan of course, dia ada kelebihan dia. Kalau kita dah buat postmortem, kelebihan dia kita dapat pastikan sentiasa positif. Sentiasa ada duit keluar. Itu yang penting. Okay, kena pastikan sentiasa ada duit keluar dan ada duit lebih. Alright. Dan dia boleh tolong kita untuk capai target yang kita nak. Contohnya PS5 dalam masa 2 tahun boleh dicapai. Dah habis dah bab ini. Okay, memang bab ini yang quite simple. Alright. Sebab apa? Bab ini tak banyak pengiraan. Dan bab ini hanya merujuk kepada fakta dan kemahiran berfikir adik-adik. Alright. Jadi, cikgu rasa itu sahaja untuk cikgu video kali ini. Nantikan video cikgu yang seterusnya. Alright. Dan, alright, cikgu mengalu-alukan adik-adik untuk join grup Telegram. Sebab apa? Cikgu dah surprise. Alright. Cikgu dah surprise yang cikgu akan announce nanti di dalam grup Telegram. Dan cikgu selepas ni, cikgu akan keluarkan video-video berkenaan dengan latihan lah. Ataupun demand daripada adik-adik untuk certain topik. Alright. Cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video seterusnya. Link grup Telegram ada di bawah. Okay, boleh join. Dan itu saja. Jumpa lagi. Bye-bye.